Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulakan renungan kita pada hari ini, mari saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sertailah kami pada pagi ini Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu agar berbicara kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kepada kami. Terima kasih juga karena Engkau mengasihi kami dan kami ingin serahkan renungan ini di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang saya kasihi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah sungguh baik memberikan kami pernafasan dan hidup yang baru. Biarlah kami terus diperbarui oleh Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pimpinlah waktu ini kami bersama untuk merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita memerlukan peraturan dan hukuman supaya kehidupan kita mempunyai panduan dan tidak akan menjadi kelam kabut. Seperti contohnya, kita memerlukan peraturan jalan raya supaya kita tidak akan berlaku kemalangan di jalan raya. Begitu juga dengan 10 hukum Allah. Isi dari hukum Allah ini ialah tentang peraturan untuk kehidupan manusia
dengan satu tujuan agar kita dapat kebahagiaan. Allah dia menginginkan yang terbaik untuk umat pilihannya. Allah tahu bahawa mereka tidak dapat hidup bahagia jika mereka tidak mempunyai aturan-aturan yang menuntut mereka. Tidak akan ada kebahagiaan tanpa adanya hukum-hukum. Keadaan tanpa hukum ini disebut Allah sebagai dosa. Tujuan Allah adalah bukan untuk membebankan mereka dengan hukum-hukum atau juga aturan yang berat. Allah mengkehendaki umatnya bahagia dan makmur. Saudara-saudari, tahukah anda bahawa sebahagian besar orang Kristian bahkan tidak dapat menghafalkan 10 hukum tersebut. Mereka bahkan sering tidak menggunakannya. Jadi mari kita mengenali hukum Allah dan kita menghafalkan supaya kita tidak melanggar hukum Allah. Hari ini kita akan mempelajari hukum pertama adalah hukum Allah. Keluaran bab 20 ayat yang 3 berkata, "Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku saja." Ini adalah 10 hukum Allah yang pertama, yaitu Tuhan kita mensyaratkan kita sembahnya dengan taat, dengan setia. Dalam zaman Israel, walaupun mereka percaya dunia ini adalah banyak Tuhan, tetapi mereka hanya menyembah Allah kerana mereka tahu bahawa hanya Allah yang layak dilayani. Tuhan lain tidak dapat dibandingkan. Ini berbeza dengan apa yang kita percaya hari ini. Hari ini kita percaya dunia ini hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tetapi pada zaman Israel, mereka percaya ada banyak Tuhan. Tetapi mereka membuat pilihan untuk menyembah Allah. Kerana Allah kita lebih berkuasa daripada Tuhan lain. Apabila Musa memimpin orang Israel menyeberang laut gelangga, mereka memuji Allah, "Ya Tuhan, siapakah antara Tuhan-Tuhan yang seperti Engkau? Siapakah yang dapat melakukan mukjizat dan perbuatan menunjukkan seperti yang Engkau lakukan?" Di dalam Keluaran bab 15 ayat 1. Bapa mentua Musa juga bertanya, "Sekarang aku tahu bahawa Tuhan lebih agung daripada semua Tuhan, kerana dia melakukan semua itu ketika orang Mesir bertindak dengan sangat angkuh terhadap orang Israel." Pada masa itu, bapa mentua Musa, yaitu Yitro, adalah menyembah Tuhan Midian dan juga seorang imam Midian. Jadi sebelum itu, dia pasti tahu siapa itu Allah dan juga menyembahnya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga menyembah Tuhan yang lain, terutamanya Tuhan Midian. Tetapi selepas peristiwa keluaran dari Mesir, dia tahu bahawa Tuhan lebih agung dan berkuasa dari Tuhan-Tuhan lain. Jadi saudara-saudari, sebenarnya apabila orang Israel keluar dari Mesir, bencana yang berlaku di Mesir adalah suatu perlawanan di antara Allah dengan Tuhan-Tuhan lain. Apabila Tuhan menjadikan sungai menjadikan darah, ia bermaksud dia telah mengalahkan Tuhan sungai Nil. Apabila Tuhan menggunakan binatang untuk membawa bencana, lalat, bencana katak dan juga ternakan mati, bermaksud dia telah mengalahkan Tuhan binatang dan ternakan. Apabila Allah membawa bencana kegelapan, bermakna dia telah mengalahkan Tuhan matahari. Apabila Tuhan membunuh setiap anak lelaki sulung serta setiap anak jantan sulung binatang, bermakna dia telah mengalah dewa pelahiran. Oleh itu, dari 10 bencana, Allah mahu orang Mesir dan orang Israel tahu bahawa Allah adalah lebih berkuasa dari dewa-dewa Mesir. Melalui 10 bencana ini, dia telah menghukum semua dewa di Mesir. Dari peristiwa Mesir, Allah telah menunjukkan dengan jelas bahawa dia lebih agung dan berkuasa daripada dewa-dewa lain. Oleh itu, dalam hukum pertama, permintaan Allah terhadap umat-umatnya adalah menyembahnya dengan taat setia. Janganlah sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku sahaja. Maksud hukum ini ialah kita semua
umat Allah, semua orang Kristen hanya boleh menyembahkan satu Tuhan sahaja, yaitu Allah kita. Kita tidak boleh menyembah dewa-dewa lain. Kenapa Allah kita tidak ingin umatnya menyembah Tuhan-Tuhan lain? Ini kerana Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak membenarkan kedudukannya sama seperti Tuhan lain. Dia ingin kita menyembahnya dengan segenap hati. Hanyalah Allah yang disembahkan oleh umatnya. Sebagai contoh, apabila Anda mempunyai suami atau istri, pasti Anda ingin menjadi yang pertama dalam hatinya. Kalau suatu hari Anda mendapati suami atau istri Anda jatuh hati dengan orang lain, dia sudah berubah hati. Dalam hatinya bukannya hanya Anda seorang lagi, masih ada orang lain, perkara lain atau benda lain yang lebih penting daripada Anda. Mungkin dia mementingkan kejayaannya lebih dari Anda. Mungkin dia mementingkan anak lebih dari Anda. Mungkin dia lebih mementingkan wang daripada Anda. Apakah perasaan Anda? Pasti Anda akan merasa kecewa, sedih dan marah. Mungkin kamu pun akan cemburu. Kenapa? Kerana Anda bukan yang pertama dalam hatinya. Jadi Anda cemburu. Oleh itu saudara-saudari sekalian, Allah kita juga seperti ini. Dia akan cemburu sekiranya kita menyembah dewa-dewa lain. Kerana dia menyayangi kita. Dan dia harap kita menyayangi dia, hanya menyembah dan melayani dia seorang saja. Di dalam Alkitab, Yosua meminta orang bangsa Israel menyembah Allah dengan taat dan setia. Jangan sembah Tuhan lain, jangan menyembah dewa-dewa lain. Jadi Yosua dia berkata, hormatilah Tuhan dan mengabdi kepadanya dengan ikhlas dan setia. Buanglah Tuhan-Tuhan lain disembahkan oleh nenek moyang kamu di Mesopotamia dan di Mesir dahulu. Mengabdikan kepada Tuhan saja. Jika kamu tidak mau mengabdi kepadanya, tentukanlah sekarang kepada siapa kamu hendak mengabdi. Kepada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh nenek moyang kamu di Mesopotamia dan kepada Tuhan-Tuhan orang Amori di negeri yang kamu tinggal sekarang. Tetapi bagi aku dan keluarga aku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Yosua memilih untuk mengabdi Allah. Apakah pemilihan Anda? Anda memilih untuk abdi Allah atau Anda memilih untuk mengabdi Tuhan lain? Sekiranya Anda masih ragu, harap Anda dapat berfikir dengan teliti. Pastikan Anda jelas mengapa Anda membuat keputusan ini. Sekiranya Anda memilih abdi Allah, maka Anda mestilah hanya menyembah hendak menyembah Tuhan dengan setia. Menjadikan Tuhan yang pertama di dalam hati. Kerana ini adalah permintaan Tuhan. Jadi saudara-saudari, hari ini adalah kita dekat dengan menyambut gawai. Jadi ingat, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan sepanjang tahun pimpinan dia bersama dengan dia. Ingat, jangan terikut kepada orang lain menyembah dewa-dewa. Jangan kita mengikut miring, jangan kita mengikut hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita menyembah Tuhan. Bawalah hari yang pertama untuklah kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satu yang kita sembah. Kita harus syukuri sepanjang tahun bagaimana pimpinan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dan tahun baru kita pun serahkan di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan di dalam keluarga kita. Biarlah kita tetap bersandar kepada Dia. Mari kita sama berdoa. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang setia. Tuhan, pada hari ini adalah kami menyambut hari gawai. Biarlah kami mengenang kembali dan bersyukuri kerana Engkaulah Tuhan sepanjang tahun telah pimpin kami keluarga dan juga keluarga kami. Dan biarlah tahun yang baru ini kami terus serahkan sepenuh di tangan Engkau. Biarlah agar semua apa yang kami lakukannya sesuai dengan seturut kehendak Engkau Tuhan. Kami syukurilah segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah
Kami Tuhan, kami serahkan di tangan Engkau. Biarlah kami menyambut dengan hati yang syukur dan sukacita kerana kasih Tuhan yang sentiasa berada bersama dengan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.